Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri bicara harta dan pusaka. Minggu ni tuan-tuan dan puan, kita nak sambung daripada tajuk minggu lepas. Minggu lepas kita sembang pasal macam mana kita nak kira faraid, macam mana kita nak tahu waris faraid. So minggu lepas, daripada sesi yang kita buat minggu lepas, banyak yang saya dapat message di Facebook dan juga di WhatsApp bertanyakan berkenaan dengan pengiran faraid. Rupanya memang tajuk faraid ini ramai orang minat, ramai orang nak tahu. So kita decide minggu ni kita nak sambung, nak tunjuk beberapa contoh lagi supaya mungkin kita dapat lebih faham macam mana susun faraid dan pembahagian harta pusaka mengikut faraid. Jadi seperti biasa, sebelum kita sambung kepada perbincangan minggu lepas, saya nak war-warkan sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti kita di Facebook. Ada dua Facebook, iaitu Facebook page pembahagian harta pusaka dan juga Facebook page Bicara Pusakaku, dan kita juga ada blog Bicara Pusakaku, dan juga YouTube Bicara Harta Warisan. So tuan-tuan boleh semak ke tiga-tiga avenue ni untuk baca artikel yang kita tulis dan juga video-video yang kita share daripada siri-siri yang terawal ataupun video-video yang kami rekodkan. Okey, tanpa membuang masa, kita sambung. Saya sediakan beberapa contoh lagi untuk minggu ni. Okey, yang pertama, kita ada seorang si mati, iaitu lelaki waris. Dia ada seorang isteri, ada ibu, ada seorang anak perempuan. Sebab dia ada anak perempuan sahaja, jadi dia ada saudara lelaki seorang dan saudara perempuan. Disebabkan hanya anak perempuan, maka saudara lelaki dan saudara perempuan ini adalah juga waris faraid si mati. So kalau kita tengok pembahagian dia, macam mana nak kira, ibu kita tahu dapat 1/6, bahagian asasnya 1/6 sebab ada isteri dan juga ada anak. Bahagian isteri ada anak 1/8, bahagian anak perempuan seorang adalah 1/2. Okey, jadi yang ni ibu, isteri dan anak perempuan ni adalah waris wajib, bahagian wajib. Jadi saudara lelaki dan saudara perempuan akan menjadi waris asobah yang mendapat bahagian pada kadar 2 untuk saudara lelaki dan 1 untuk saudara perempuan selepas ditolak bahagian wajib. Jadi sekarang kita nak kira berapakah pecahan akhir untuk setiap waris yang ada. So maksud kita ada seorang, ibu, isteri, anak perempuan, saudara lelaki dan saudara perempuan. Maksudnya ada 5 orang waris lah dalam kes ni. Jadi saya pecah untuk tarakan pembawah, saya ambil 24. Jadi untuk dapatkan setara dia, yang ni 6 kali 4 24. Jadi 4 di sini. Untuk isteri 8 kali 3, so kali 1 kali 3 3. Untuk anak perempuan 2 kali 12, maksudnya 12/24. Jadi baki dekat sini adalah 5/24. So sekarang kita tengok 5 dekat sini, kita nak bahagikan dengan 2 tambah 1 ada 3. So 5 tak boleh nak dibahagikan dengan 3. Saya kena besarkan pembawah ni. Saya tengok apakah pecahan pembawah sepunya adalah 72. So yang ni akan jadi 12, yang ni akan jadi 9, yang ni akan jadi 36. 5 kali 2 10/72, dan 1 kali 5 5/72. So untuk si mati ini, yang seorang lelaki ada waris isteri, ibu, anak perempuan seorang, ada saudara lelaki dan saudara perempuan.
pecahan dia adalah 12/72 untuk ibu, 9/72 untuk isteri, 36/72 untuk anak perempuan, dan baki 10/72 untuk saudara lelaki, dan 5/72 untuk saudara perempuan. So kalau saya tambah semua ni, saya akan dapat balik 72 bahagian. So yang ni semua harta si mati yang dikategorikan sebagai harta pusaka tertakluk kepada pembahagian ni. Just nak revise balik, kita cakap minggu lepas, harta yang tertakluk kepada pembahagian faraid adalah harta pusaka, iaitu selepas ditolak hutang, selepas ditolak hak orang lain. Contohnya dia ada buat hibah rumah ataupun hibah tanah pun ditolak. Selepas ditolak harta pencarian, sekiranya ada buat wasiat 1/3 pun tolak juga. Dan baki selepas tu barulah ikut pecahan ni. Jadi ibu, isteri dan anak perempuan adalah waris wajib. Saudara lelaki dan perempuan mendapat baki, iaitu waris asobah. Dan ada waris-waris yang tak ada kat sini. Kalau ada, mereka akan menafikan saudara lelaki dan juga saudara perempuan. Siapa waris-waris tersebut? Contohnya kalau dia masih ada ayah. So dalam kes ni tak ada ayah lah. So kalau ada ayah, ada datuk ataupun ada saudara, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, pecahan ni akan bertukar mengikut siapakah waris yang ada semasa kematian si mati. Kalau kita tengok, kita tahu dekat sini waris yang kuat, waris orang kata waris utama adalah waris lelaki, iaitu sama ada anak ataupun cucu yang daripada anak lelaki. Selepas tu barulah dia pergi kepada saudara lelaki, anak saudara. Lepas tu pergi kepada pakcik, kepada sepupu, yang tu peringkat seterusnya lah. Tapi untuk si mati yang kita pilih sebagai contoh ni, dia ada 5 orang waris. Jadi kalau kita tengok dari sudut perancangan harta, apa yang dia patut buat? Mungkin dia tengok bahagian isteri dia hanya 1/8. Dia rasa ada keperluan untuk contohnya menjamin isteri dia ada rumah. Kalau rumah ada satu kan, nak pecah-pecah ni walaupun sedikit, nanti geran tu jadi banyak nama, betul tak? Jadi dia boleh, contohnya kalau dari sudut perancangan ni, mungkin dia nak hibahkan rumah tu kepada isteri dia, supaya bila dia tak ada nanti, isteri dia tak berkongsi rumah dengan waris-waris yang lain. Ataupun dia nak buat amanah pun boleh juga, untuk sebab dia tengok mak dia masih ada, anak dia pun ada. So dia boleh buat amanah di mana penerima dana amanah tersebut adalah orang yang dia specify dekat dalam surat ikatan amanah dia. So contohnya dia boleh letak sejumlah wang, contoh daripada simpanan sendiri, ataupun kalau tak ada, sekarang ni kita boleh letak daripada sijil takaful. Kita ada sijil takaful, contohnya 2 juta, kita letak dekat amanah. Adalah cara dia, nanti mungkin di siri yang akan datang kita share pula macam mana kita nak buat amanah daripada dana takaful. Tapi secara ringkasnya, kita boleh sediakan dana amanah itu daripada sijil takaful. So dia boleh buat, contohnya dia nak bagi bayaran bulanan, nak bagi dekat mak dia selagi mana mak dia hidup. Contohnya dia nak bagi 2,000. So tiap bulan pemegang amanah, syarikat amanah macam Wasta Shop ni, dia akan bayar kepada ibu itu 2,000 sebulan. Dia boleh masukkan lagi, contohnya dia nak suruh bayarkan bil hospital, ataupun untuk anak dia untuk bayar yuran pelajaran. Semua tu kita boleh masukkan dalam amanah, selagi mana ia tak menyalahi undang-undang, selagi mana ia tak bertentangan dengan syarak, kita boleh buat dalam amanah. And then dia juga mungkin boleh buat wasiat 1/3. Dia nak buat untuk tujuan sedekah. Saya selalu sebut pasal sedekah ni sebab ini ada satu aspek yang kadang-kadang kita lupa. Masa kita hidup, kita rajin untuk sedekah dekat surau, dekat masjid. Macam masa Covid ni, ramai tengok orang sedekah untuk orang yang tak berkemampuan apa semua kan. Tapi kalau kita dah meninggal, semua benda tu akan terhenti. Jadi
Kalau kita nak make sure dia berterusan, kita boleh buat menggunakan instrumen amanah ataupun wasiat 1/3 yang saya sebutkan tadi lah. Okey, itu contoh yang pertama. Ada yang tanya saya, KWSP terpakai tak untuk pengiraan faraid ni? Ya, KWSP adalah harta yang tertakluk kepada faraid. Penama KWSP bukan pemilik, bukan beneficiary. Dia hanyalah sebagai pentadbir, administrator ataupun trustee saja. Maksudnya, katalah yang terima tu 100% isteri. Kalau ikut faraid, isteri hanya dapat 1/8. 1/8 ni 12.5%. Jadi, dia kena bagilah dekat mak mentua dia. Mak mentua dia adalah 1/6. 1/6 ni dekat 17%, 16.67. Lebih banyak daripada bahagian isteri. So, kalau isteri jadi penama, kalau dia ingat dia penama, dia dapat semua, di situ dia makan harta yang bukan hak lah. Maksudnya harta batil. Ini sangat penting sebab kita kadang-kadang kita jaga pasal makan minum, make sure kita, kalau setengah orang tu dia punch card pun dia make sure betul dia kerja cukup jam kan, nak jaga halal dan haram rezeki. Tapi kadang-kadang kita lupa bahagian pusaka ni pun kita kena orang kata beri tumpuan, beri penekanan supaya kita secara tak sengaja ambil yang orang punya, hak orang lain. Ingat, saya penama, saya isteri pula tu, saya punya semua. Sedangkan ada bahagian mak mentua. Dalam kes ni bukan mak mentua saja, adik-beradik suami pun ada bahagian. So itu yang contoh yang pertama lah. Okey. Contoh yang kedua, kita ambil si mati yang ni lelaki. Contoh kedua, kita ambil si mati seorang perempuan. Seorang perempuan, dia ada waris, ada suami, ada ibu, dan juga ada seorang satu saudara perempuan. Okey. Jadi macam mana kita nak kira yang ni pula? Okey. So yang ni, dalam contoh ni, si mati adalah seorang perempuan. Dia ada waris suami dia, ibu dia, dan juga ada seorang saudara perempuan. So kalau kita tengok dekat sini, bahagian bila tak ada anak, bahagian ibu ni akan jadi 1/3. Tadi kita tengok bahagian ibu kalau ada anak dapat 1/6. Tapi bila si mati tu tak ada anak, ibu dia akan dapat 1/3. Suami dia sebab tak ada anak, suami dia akan dapat 1/2. Adik perempuan akan dapat 1/2 juga. 1/3, 1/2. So sekarang ni saya nak setarakan. Kalau saya tengok ni 6 lah. So jadi yang ni akan jadi 3 kali 2, 2, 3 dan juga 3. So kalau kita tengok, ibu dia dapat 2/6, suami dia dapat 3/6, saudara perempuan dia dapat 3/6. Tapi kalau kita tambah ni, dia jadi lebih. So ini semua akan jadi 8. Sebab tambahan ni
dah jadi 8 lah. Yang ni bahagian yang ditentukan, so kita pasti adjust dekat sini. So ini adalah pembahagian untuk si mati seorang perempuan yang ada suami, ibu dan juga seorang saudara perempuan. Jadi semua ni adalah tema bahagian wajib lah. So orang lain dah tak ada sebab dah penuh dah bila kita bahagikan. So ibu dapat, asalnya ibu dapat 1/6, jadi 1/3. Suami kalau ada anak, contohnya isteri si mati ni ada anak, suami dapat 1/4. Tapi sebab tak ada, dia dapat 1/2. Jadi ni pun sama. Pembahagian dia adalah mengikut faraid. Ada 3 orang waris, dan setiap waris mendapat 1/3, 1/2 dan juga 1/2. So penuh dekat situ. Okey, sama juga untuk kes yang kedua ni, contoh yang kedua ni, kalau kita tengok suami dia dapat separuh daripada pecahan asas tu. Ibu dia dapat 1/3 saja. Lagi seorang ni, saudara perempuan dapat 3/8 dekat sini. Jangan tengok kat sini, tengok dekat sini. Yang ni saya dah betulkan dia punya pecahan tu. Jadi kalau dia rasa ada keperluan untuk bagi contohnya dekat ibu dia, nak bagi dekat ibu dia lebih, so dia kena buat perancangan harta. Dia kena buat perancangan harta supaya ibu dia contoh dapat separuh. Kalau dia nak bagi dekat ibu dia separuh, macam mana nak buat perancangan harta tersebut, nak bagi dekat ibu? Dia tak bolehlah masuk dalam wasiat. Contohnya dia kata, sebab dia dah tahu, saya dah tunjuk pengiraan macam ni, dia kata adik dia akan dapat 3/8 daripada harta dia nanti bila dia meninggal. Jadi dia buat wasiat bagi dekat ibu dia sebahagian harta dia. So dia nak buat wasiat, contohnya separuh dapat dekat suami dia, lagi separuh dapat dekat ibu dia. Dia tak nak bagi dekat saudara perempuan dia ni, dekat adik dia ataupun kakak dia ni. Jadi kalau dia buat melalui wasiat, wasiat tersebut hanya terpakai ataupun diterima kalau kakak dia ni bersetuju. Okey, kalau kakak dia bersetuju. Dan persetujuan kakak tu bukan sekarang. Contohnya dia pergi jumpa, "Kak, aku dah kira, aku rasa aku tak nak bagi kat engkau pusaka aku. Aku nak buat surat, nak buat wasiat, engkau sign, mak pun sign, suami aku pun sign untuk bagi harta aku separuh kepada suami, separuh lagi kepada mak." So walaupun masa tu kakak tu bersetuju, tapi selepas kematian kakak itu berubah fikiran untuk ikut faraid, maka kakak itu akan dapat bahagian faraid dia. Boleh Okay, so kakak itu akan dapat bahagian faraid dia. Jadi macam mana dia nak rancang untuk harta dia ni? Sama juga, dia boleh buat hibah. Contohnya dia hibah rumah dia ataupun tanah dia, ataupun duit tabung haji dia, ataupun duit dekat ASB dia, dia hibah dekat ibu dia. Yang baki tu dia ikut faraid. So akak saudara perempuan dia pun akan dapat, husband dia pun akan dapat bagi. Tapi dia dah secure sebahagian harta yang dia nak bagi, nak serah kepada mak dia melalui hibah. So dia boleh buat macam tu. Ataupun macam saya kata tadi, dia boleh buat amanah, buat dana amanah. Cuma KWSP dia tak boleh nak hibahkan kepada ibu dia ataupun kepada sesiapa. Sebab KWSP ni dia tak memenuhi syarat dari segi penguasaan ke atas harta. So Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan KWSP hanya boleh dibahagikan mengikut faraid. So KWSP akak dia akan dapat lah. Jadi kalau dia ada perancangan duit KWSP tu, tambah kita orang Melayu ni, duit KWSP tu yang paling banyak, apa yang dia boleh buat? Kalau umur panjang, umur dah 55, jangan nak tinggalkan duit tu kat KWSP, keluarkan, letaklah dekat tabung haji ke, dekat ASB ke, dia boleh buat hibah. Okay, and then kalau dia nak buat sebab tak ada anak, kalau kita selalu dengar, saya selalu ulang, salah satu pahala berkekalan selepas seseorang itu meninggal dunia adalah anak yang mendoakan. So kalau dah tak ada anak, macam mana anak nak mendoakan? Yang ada anak pun belum tentu anak akan doakan. So kalau yang tak ada anak ni, macam mana nak pastikan harta berkekalan? Dia kena ambil yang pertama dalam hadis tu kata, iaitu sedekah dan juga amal jariah yang dia buat.
So macam mana dia nak buat sedekah dengan amal jariah? Dia boleh masukkan dalam wasiat 1/3. Wasiat 1/3 dia boleh buat untuk tujuan sedekah. Bukan setakat masjid, bukan setakat tahfiz. Orang Melayu dekat Malaysia ni selalu saya tengok kalau nak buat amal jariah ni, dia selalu bukan kata tak boleh, baik, boleh, baik, bagus. Cuma saya nak cerita bukan hanya kepada masjid dan bukan hanya kepada tahfiz. Sebab kalau kita tengok contoh-contoh di zaman sahabat, zaman Nabi pun, dia bukan bagi untuk benda-benda yang bersangkut paut dengan agama saja. Macam Saidina Uthman, saya baca cerita pasal dia beli sebuah telaga. Telaga tu asalnya milik orang Yahudi. Nabi kata siapa yang nak pahala berkekalan, belilah telaga tu daripada orang Yahudi. Boleh baca kisah ni, panjang kisah dia. Pendeknya, Saidina Uthman beli, dan sampai sekarang telaga itu masih ada. Okey, so kita boleh sedekah kepada hospital, kita boleh sedekah kepada universiti, kita boleh sedekah kepada sekolah, kita boleh sedekah kepada NGO, macam-macam. Asalkan manfaat itu adalah untuk kebaikan manusia, kebaikan ummah, insya-Allah kita akan dapat pahala. Itu contoh yang kedua. Okay. Contoh yang ketiga, kita nak ambil simati seorang lelaki. Simati lelaki. Waris yang ada adalah ibu seorang ibu, seorang cucu lelaki, seorang saudara perempuan, seorang cucu perempuan. Jadi kita ada ibu, kita ada seorang cucu lelaki, ada seorang cucu perempuan, ada seorang saudara perempuan. Saudara perempuan ni dia akan terhalang oleh ada cucu ni. So saudara perempuan ni tak dapat lah. Yang tu tak dapat. Ibu dia dapat 1/6. Yang baki tu adalah pada kadar 2 dan 1 untuk cucu lelaki dan cucu perempuan. Cucu ni adalah cucu, bukan semua cucu cucu kepada anak lelaki. Maksudnya anak kepada anak lelaki. Kalau anak kepada anak perempuan, dia tak ada bahagian kat sini lah. Ni, so jadi bila kita nak besarkan dia, tengok sekunya dia adalah 18 lah. So ibu akan dapat 3/18. Ni pada kadar 2 dan 1, bakinya 10/18 untuk seorang cucu lelaki dan 5/18. So 10 campur 5 campur 3, 18. Ini pembahagian untuk simati yang hanya ada ibu, seorang cucu lelaki, seorang cucu perempuan dan juga seorang saudara perempuan. So kalau kita tengok, bila tak ada waris lelaki, dia akan bertambah ramai waris yang akan masuk dalam bahagian faraid seseorang tu. So jadi penting. Sebab tu kalau kita tengok orang Melayu, dia selalu nak anak lelaki tu kena ada waris kuat. Waris kuat dia kata tu sebab waris kuat yang pertama adalah anak. Okey, lepas tu bahagian wajib kita tahulah ayah dan datuk. So kalau 3 orang ni tak ada, anak lelaki tak ada, ayah tak ada, datuk tak ada, dia akan pergi kepada saudara lelaki, boleh pergi kepada saudara perempuan, boleh pergi kepada cucu, boleh pergi kepada anak saudara lelaki daripada saudara lelaki ayah, boleh pergi kepada pakcik, boleh pergi kepada sepupu even. Kalau tak ada juga, ramai masih tak ada lagi, bahagian akhir akan pergi kepada Baitul Mal. Saya pernah
ada klien yang dia kongsi dengan Baitul Mal bahagian dia, sebab waris lelaki tak ada. Okey, jadi sama, keadaannya sama. Kalau dia ada keadaan faraid dia begini, dia terpaksa, tak ada pilihan. Kalau dia ada kehendak tertentu nak jaga masalah tertentu, dia kena buat perancangan harta. Okey, saya baru bagi 3 contoh dan nak habis dah setengah jam yang selalu kita guna. So kalau lebih sikit pun tak apa hari ni. Jadi itu kalau dia ada ibu dan juga cucu lelaki. Tapi katalah dia tak ada, cucu lelaki tu tak ada, cucu lelaki ni tak ada, ada cucu perempuan dengan saudara perempuan saja. So bahagian ni pun juga akan bertukar. Cucu lelaki ni tak ada. So tengok, ibu dia akan dapat 1/6, masih sama. Cucu perempuan dia akan dapat 1/2. Saudara perempuan akan dapat 1/3. So bahagian akhir dia akan jadi ibu akan dapat 1/6. Cucu perempuan akan dapat 3/6. Dan saudara perempuan akan dapat 2/6. Nampak dia akan bertukar, dinamik tu akan bertukar. Cuma kalau bila lepas bagi bahagian wajib tu dah tak ada baki, barulah tak dapat kepada waris asobah. Sebab boleh jadi begitu juga, bila kita dah bagi bahagian wajib dah tak ada baki. Macam kes ni tak ada baki, maksudnya ni je lah waris yang ada. Okay, saya nak bagi contoh terakhir. Contoh terakhir kita dua si mati lelaki, satu si mati perempuan. So contoh terakhir ni kita ambil si mati ni perempuan juga. So si mati perempuan, waris yang ada adalah seorang saudara perempuan, seorang cucu perempuan, dan juga satu sepupu lelaki. Sepupu lelaki dari sebelah lelaki lah. So macam mana pembahagian dia? Okay, jadi satu saudara perempuan ni akan dapat separuh. Okey, satu cucu perempuan akan dapat lagi separuh. Walaupun ada lagi seorang sepupu lelaki, tapi dia tak dapat apa-apa sebab bila bahagi bahagian wajib ni dah tak ada. Tapi katalah tak ada saudara perempuan ni, tak ada. Jadi bahagian yang separuh lagi tu akan jatuh kepada sepupu ni. Nampak tak? Tadi sepupu tak dapat, tapi bila saudara perempuan tu tak dapat, sepupu tu akan dapat. So kalau kita tengok kes begini, bukan kata kita takut waris jauh, setengah orang takut waris jauh dapat susah. Tapi hakikatnya memang macam tu. Bila kita, ialah keluarga kita, keluarga kecil kita, adik-beradik kita, mungkin kita rapat lagi, kita masih berhubung, kita masih selalu jumpa apa semua. Tapi kalau sepupu, kadang-kadang kita dah tak berjumpa dah. Tapi bila bersangkut dengan pusaka ni, kalau begitulah keadaan waris kita, memang kita kena cari memang hak dia. Kalau tanah tu memang tak boleh lah tukar nama selagi urusan pusaka tu tak selesai. Okey? Jadi macam mana dia nak rancang? Mungkin ada anak angkat, saya tak sebut tadi. Orang yang ada anak angkat, kan? Orang yang ada anak kelainan upaya yang mungkin perlukan perhatian, perlukan kos ataupun dana yang lebih untuk sara dia, untuk jaga kebajikan dia. So orang macam tu dia tak ada pilihan kecuali merancang harta dia. Sebab saya repeat kesimpulan daripada minggu lepas, faraid ini hanya terpakai ataupun terlaksana kepada harta pusaka. Selagi harta tersebut tidak dikira harta pusaka, harta tu masih milik kita, kita bebas dan berhak merancang. Pernah juga saya dengar orang kata, kalau macam tu kita hibah ni, kita larikan harta daripada faraid, kita tak nak bagi kepada waris. Kalau hujah begitu, kita nak buat wakaf tak boleh,
kita nak sedekah tak boleh, sebab semuanya akan menyebabkan harta kita makin kurang dan bahagian faraid akhirnya akan jadi kurang. Konsep dia bukan macam tu. Konsep dia selagi mana kita ni sihat, waras akal fikiran, kita berhak mentadbir harta kita. Dan cara-cara perancangan harta yang saya sebut tadi, hibahnya, amanahnya, wakafnya, wasiat 1/3-nya, bukan datang daripada agama lain, datang daripada syariah juga, datang daripada agama Islam juga. Cuma orang tak biasa, orang tak tahu. Jadi orang duk anggap bila berlaku kematian bagi ke faraid. Sedangkan ada banyak lagi cara pembahagian yang ada. Okey, itu summary dia lah yang untuk minggu ni. Minggu depan saya nak tukar kepada tajuk lain pula lah. Ada tak soalan ke apa? Saya tak tengok ni sebab kalau saya pusing kamera ni yang saya boleh nampak video tu, tuan-tuan akan nampak ni jadi macam tulisan Rusia terbalik. Sebab tu saya pun tak nampak, saya pun tak sure elok ke tak. Okey. Ni ada pembantu saya kata tak ada soalan. Okey. Jadi itu saja saya nak kongsikan minggu ni. Kalau ada soalan macam biasa boleh message kita, boleh WhatsApp kita dekat FB page Bicara Pusakaku ataupun pembahagian harta pusaka dekat blog kita Bicara Pusakaku, dan juga dekat YouTube channel kita Bicara Harta Warisan. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Jaga keselamatan, jaga diri, dan jangan keluar rumah. Duduk dekat rumah, ikut arahan pemerintah. Dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.